السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في هذا اليوم نحن سندرس موضوع جديد يعني الصوم. الصوم من الموضوعات في فقه العبادات. Saum ni maksudnya puasa dan ia merupakan salah satu tajuk dalam fiqh ibadat bagi syariah tingkatan 3. Jadi hari ini kita akan belajar tajuk mengenai puasa. Ta'rif saum Ramadan lughatan al-imsak, iaitu maksudnya kita menahan diri. Kalau syar'an pula, imsak anil mufattirat min tulu'il fajr ila ghurubi syams ma'an niyah, iaitu kita menahan diri daripada perkara yang boleh membuatkan kita buka puasa, daripada terbit fajar sampailah terbenamnya matahari disertai dengan niat. Kalau awak tengok dekat gambar yang pertama, gambar tulu'il fajr, iaitu gambar terbitnya matahari. Kemudian gambar kedua, gambar ghurubi syams, iaitu gambar terbenamnya matahari. Nak kata kita tahan puasa ni daripada terbitnya matahari sampailah tenggelam matahari, tetapi haruslah disertai dengan niat. Jadi kalau seseorang tu tidak berniat, dia cuma menahan diri daripada makan, puasa, daripada makan, minum, daripada perkara yang membatalkan puasa semua, tapi dia tidak berniat, maka puasanya tidak sah. Ta'rif saum Ramadan. Seterusnya kita pergi kepada dalil masyru'iyah saum Ramadan, iaitu dalil pensyariatan, bukti yang menunjukkan Allah mensyariatkan puasa Ramadan kepada orang-orang Islam, iaitu daripada surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Iaitu ya ayyuhallazina amanu, Allah cakap kepada wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa. As-siyam tu maksudnya as-saum lah, iaitu puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi ayat surah Al-Baqarah 183 ni adalah bukti bahawa Allah mensyariatkan puasa Ramadan terhadap orang Islam. Al-an nanzur ila hukmu sauma Ramadan. Ma hukmu sauma Ramadan, maksudnya hukum puasa Ramadan. Dekat dalam ni saya letak dua pembahagian, iaitu yang pertama wajibun dan yang kedua mubahun tarkus siyam, iaitu harus untuk kita meninggalkan puasa. Bila kita harus tinggalkan puasa? Kita tengok bawah dia, lil marid wajada bihi dararan syadidan, iaitu untuk pesakit yang sekiranya dia sakit dengan sakit yang memudaratkan dia sangat-sangat. Contohnya macam kalau dia tak makan, dia akan kebuluran. Jadi disebabkan tu dia boleh buka puasa, diharuskan untuknya berbuka puasa. Kemudian yang kedua lil musafir iza safara safran tawilan mubahan, untuk orang musafir jika dia bermusafir dengan jarak yang panjang 80 hingga 90 km. Macam tu contohnya daripada Johor ke Pulau Pinang. Jadi itu dah lebih daripada 80 km. Jadi dia boleh buka puasa, diharuskan untuk meninggalkan puasa. Bagaimana pula dengan hukum wajib? Hukum wajib ni pula dia jatuh ke atas kullun mukallaf ayyu muslim balighun aqilun yutiqus siyam, iaitu setiap mukallaf
yang dia Muslim, baligh, berakal dan dia mampu untuk berpuasa. Jadi kalau dia mukallaf iaitu orang, kalau dia Islam, dia dah baligh, dia berakal dan dia mampu puasa, maka hukum ke atasnya adalah wajib. Tapi sekiranya dia contohlah dia Islam tapi dia gila, iaitu dia tidak ada akal, jadi dia tidak wajib untuk puasa. Ataupun mungkin dia Islam, dia ada akal tetapi dia belum baligh, contohlah umur 6 tahun. Jadi dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Itu adalah hukum puasa Ramadan. Al-an nantakil ila syurut wujubus shaum, iaitu syarat-syarat wajib puasa. Apakah syarat-syaratnya? Ada hunaka khamsatu syurut wujubus shaum. Awalan al-Islam. Syarat wajib puasa pertama mestilah Islam. Yang kedua al-aqlu, iaitu berakal. Yang ketiga al-iqamah, iaitu mampu untuk berdiri sendiri. Yang keempat al-bulugh, iaitu baligh, dan yang kelima adalah al-itaqah. Jadi ini adalah 5 syarat wajib puasa. Kalau awak berakal, awak Islam, awak baligh, awak mampu untuk berpuasa, maka jatuh hukum wajib ke atas kita untuk melaksanakan puasa. Al-an nanzur ila syurut sihhati shaum. Tadi syarat wajib puasa, ini pula syarat-syarat sah puasa. Ada 3 sahaja, iaitu yang pertama awalan al-Islam, iaitu orang-orang Islam. Jadi kalau orang tu kafir, maka dia tidak, tapi berpuasa, puasanya tidak sah sebab dia bukanlah beragama Islam. Kemudian yang kedua al-aqlu, iaitu dia ada akal. Tengok dalam gambar tu orang gila. Jadi kalau sekiranya orang gila berpuasa, hukum puasanya adalah tidak sah. Dan yang ketiga al-khulu anil a'zar al-mani'ah, yakni maksudnya bebas daripada keuzuran yang melarang. Contohnya gambar tu dia seorang kanak-kanak sedang period pain. Maksudnya dia datang haid. Jadi dia ada keuzuran yang melarang dia untuk berpuasa. Jadi dia punya puasa tidak sah. Ataupun gambar yang atas kali tu adalah gambar menunjukkan seorang lelaki sedang pingsan. Sekiranya kita pingsan sepanjang hari dalam bulan Ramadan, maka puasa kita tidak dikira sah. Jadi itu adalah 3 syarat sah puasa: Islam, berakal dan juga kena bebas daripada sebarang keuzuran yang melarang kita untuk berpuasa, seperti haid, nifas, istihadah dan juga pingsan sepanjang hari. Al-an nazhab ila arkanus shaum, iaitu rukun-rukun puasa. Arkanus shaum ni ada ruknan saja, ada 2 rukun saja. Yang pertama an-niyah, niat. Kalau kita puasa, kita tahan diri daripada makan, minum, masukkan sesuatu ke rongga yang terbuka, tetapi kita tak berniat, maka puasa kita terbatal. Okey, apa niat puasa yang kita belajar daripada kecil dulu? Nawaitu sawma wadin an adai fardi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Okey, itu maksudnya rukun puasa wajib ada niat yang pertama. Yang kedua, al-imsak anil mufattirat, iaitu kita menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan kita, yang membuka puasa kita. Macam dalam gambar tu, makan dan minum dengan sengaja, kita merokok, makan aiskrim, makan burger, ataupun yang gambar last sekali adalah bersetubuh di bulan Ramadan. Jadi 2 rukun puasa, yang pertama niat dan yang kedua menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Itu sahaja rukun puasa. Al-an
Okey, sekarang kita pergi kepada sunanus saum, iaitu perkara-perkara sunat ketika berpuasa. Okey. Dekat dalam buku ada 8 tak silap, tapi saya dapat letak kat sini ada 4 saja. Yang pertama as-suhur, iaitu bersahur. Jadi bila kita bersahur, kita dah buat perkara sunat, dapat pahala. Kemudian yang kedua ta'jilul iftar, iaitu kita mempercepatkan berbuka. Azan je, terus makan kurma. Baca doa, makan kurma. Jadi kita dah dapat pahala sunat sebab kita mempercepatkan berbuka. Yang ketiga, doaul iftar. Kita membaca doa ketika berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dapat pahala sunat. Dan yang terakhir, yang keempat, tarkul hijamah wal fasli, iaitu kita meninggalkan ataupun kita tidak melakukan berbekam dan menderma darah ketika kita berpuasa. Jadi bila kita buat benda tu, kita dapat pahala sunat dalam bulan puasa. Okey, sebentar tadi kita tengok sunanus saum, perkara-perkara sunat dalam puasa. Sekarang kita pergi kepada mubtilatis saum, iaitu perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama ada 9, tapi saya letak kat sini 4. Yang pertama al-aklu wasyarbi amdan. Gambar tu maksudnya dia sedang makan dan minum dengan sengaja, maka batallah puasa. Tetapi kalau kita makan tapi kita lupa, contoh kita adik kita bawa air kotak strawberry, lepas kita pun minum satu sedut, tapi kita terlupa, jadi kita punya puasa tidak terbatal kerana syaratnya kena amdan, iaitu sengaja. Yang kedua al-istiqa'ah. Gambar tu menunjukkan dia sedang muntah. Jadi bila kita muntah dengan sengaja, jadi terbatallah puasa kita. Yang ketiga al-jima'u amdan, bersetubuh secara sengaja bagi suami isteri ataupun belum bersuami isteri pun dikira batal puasa di bulan Ramadan. Dan yang terakhir al-junun, iaitu gila. Contoh kita dah puasa daripada pagi sampai tengah hari, tiba-tiba kita jadi gila 5 minit ke, kita lupa siapa mak ayah kita, jadi kita punya puasa dah terbatal. Okey, itu adalah 4 perkara yang mubtilatis saum, yang membatalkan puasa. Okey, al-an nanzur ila makruhatis saum, perkara-perkara makruh yang dilakukan ketika puasa. Bukan batal puasa, tapi makruh, iaitu perbuatan yang Allah tak suka. Yang pertama, dalam buku ada 7, Sazah letak 4 kat sini. Yang pertama ta'jilus suhur, iaitu kita mempercepatkan sahur. Contohlah kita stay up daripada pukul 10 malam sampai pukul 2 pagi. Kita niat nak terus makan. Nanti sebelum subuh tak payah bangun sahur. Jadi kita telah buat sesuatu perkara yang makruh lah sebab kita mempercepatkan sahur. Yang kedua, takhirul iftar, iaitu melewatkan berbuka puasa. Contoh dah azan maghrib, dah masuk waktu berbuka, tapi kita sibuk dengan tengok TV, sibuk dengan mandi, barulah kita makan. Pukul 8 baru makan, baru buka puasa. Jadi kita dah buat perkara yang makruh. Yang ketiga, as-siwak ba'da zawal, iaitu kita bersuki ataupun kita membarus gigi selepas tengah hari, selepas waktu tengah hari. Jadi dah makruh, buat perbuatan yang makruh. Dan yang terakhir, yang keempat, al-ihtijam. Al-ihtijam maksudnya berbekam. Berbekam merupakan perkara yang makruh. Jadi kalau kita tinggalkan berbekam tadi, kita dapat pahala sunat. Tapi bila kita buat berbekam tu, kita telah melakukan perkara yang makruh ketika puasa.
Okey, yang seterusnya, yang kedua terakhir, al-a'zar al-mubihah lil-iftar. Apakah keuzuran-keuzuran yang dibenarkan, yang diharuskan untuk kita berbuka puasa? Okey, ada 3. Yang pertama, al-marad asyadid, iaitu sakit yang sangat-sangat tenat ataupun teruk. Jadi kita dibenarkan untuk berbuka puasa. Yang kedua, as-safrut tawil, iaitu perjalanan musafir yang panjang, 80 km. Jadi 80 hingga 90 km kita dah boleh dibenarkan untuk berbuka puasa. Dan yang terakhir sekali, al-ajzu anisiyam, iaitu ada keuzuran untuk berpuasa, iaitu contohnya perempuan yang hamil, dia risau dengan keadaan kandungannya. Dan yang kedua, al-murdi', iaitu orang yang ibu yang menyusukan anak, dia tidak larat ataupun tidak berkemampuan untuk meneruskan puasa. Jadi 3 golongan ni, iaitu yang sakit sangat-sangat, yang perjalanan musafir yang panjang, dan juga orang yang tidak mampu untuk berpuasa, dibenarkan untuk berbuka puasa. Okey, kemudian yang terakhir, hikmatus siyam. Apakah hikmah Allah syariatkan kita puasa ni? Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah syariatkan kita puasa kenapa? Yang pertama, al-imtisal awamirillah bitarki syahwat di ajlillah, iaitu kita mengikut suruhan Allah dengan meninggalkan nafsu syahwat. Okey. Yang kedua, as-saum yadribul ghani ala musawah al-fuqara wal muhtajin, iaitu puasa ni melatih orang kaya untuk bermesra dengan orang-orang fakir dan juga orang-orang yang memerlukan. Sebab orang kaya dia akan bantu orang miskin. Kadang-kadang bulan puasa ni lah ramai yang bersedekah. Dan yang ketiga, asyam wasilah li syifa' minal marad. Puasa ni merupakan salah satu jalan untuk ubat daripada penyakit. Kita terlampau makan selama 11 bulan Islam tu, kita ada 12 bulan Islam. 11 bulan Islam kita makan je kan, semua benda, McD lah, KFC lah. Jadi puasa ni merupakan salah satu jalan untuk kita bersihkan balik makanan dalam diri kita. Okey. Dan yang keempat, asyam yudhiku majari syaitan, iaitu puasa ni menyekat atau menyempitkan laluan-laluan syaitan. Okey, itu adalah hikmah-hikmah puasa. Okey, jadi wajib manzili, iaitu kerja rumah yang Ustazah nak beri pada hari ini adalah, kamu dikehendaki untuk hantar kepada Ustazah satu voice note. Voice note pendek saja, di mana dalam voice note tu Ustazah nak kamu kenalkan diri kamu dan daripada kelas mana. Kemudian berikan Ustazah satu makruhat tisaum, iaitu perkara-perkara yang makruh dalam puasa, dan juga mubtila tisaum. Okey, macam contohlah ayat kamu. Assalamualaikum Ustazah, ismi Aminah binti Ahmad, min makruhat tisaum, antara makruhat tisaum hiya apa, kemudian min mubtila tisaum hiya apa. Okey, Ustazah nak tu je, dan kamu dikehendaki hantar pada Ustazah dalam WhatsApp sebelum habis waktu kelas. Baru kehadiran kamu akan direkodkan. Okey, itu saja untuk hari ini. Syukran jazilan. InsyaAllah nantaki fil usbu' al-qadim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.